Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung semula kuliah kita mengambil manfaat daripada tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka. Kita insya-Allah hari ini akan bermula dengan surah Al-Balad pada ayat yang ke-11. Yang mana pada ayat sebelum ini kita telah pun menghuraikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan persoalan. Bukan soalan tu untuk Allah nak tahu, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tetapi soalan itu lebih kepada soalan untuk kita berfikir. Soalan untuk kita memeriksa diri, ya, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, alam naj'al lahu 'ainain? Tidakkah kami jadikan bagi setiap individu itu dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan satu lidah dan dua bibir, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan jalan kepadanya, menunjukkan dua tempat tinggi. Maksud dua tempat tinggi ini ialah dua laluan yang jelas. Seperti mana kita melihat tempat tinggi, jelas itu kerana dalil-dalil di dalam Quran dan Sunnah begitu jelas menunjukkan yang mana satu jalan yang benar dan yang mana satu jalan yang tidak benar. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk kita berfikir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke-11, falaqtahamal aqabah wama adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Ini ayat ke-11 sehingga ayat ke-16. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falaqtahamal aqabah. Apa maksud falaqtahamal aqabah? Maksudnya tetapi dia tidak menempuh jalan yang sukar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat sebelum ini, Allah dah berikan mata. Yang mata ini untuk memerhatikan perjalanan alam. Bagaimana sistematiknya alam ini Allah Ta'ala ciptakan. Bagaimana alam ini begitu tersusun yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa ada cacat celahnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mata untuk insan supaya mereka boleh membaca. Selain daripada memerhatikan, membaca Al-Quran, membaca sunnah untuk mengambil pengajaran. Berikan lidah untuk dia dan dua bibir supaya dia boleh mengucapkan kalimah yang benar, supaya dia boleh mengucapkan kalimah untuk bertanya, untuk mengambil ilmu daripada orang yang lebih tahu, dan untuk mengucapkan perkara-perkara yang baik. Dan Allah setelah menjadikan dua mata, lidah dan juga dua bibir, Allah Ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya dalam Quran, yang ini yang dibenarkan, yang ini yang tidak dibenarkan. Yang ini disukai oleh agama, yang ini dibenci oleh agama. Yang ini balasannya adalah syurga, yang ini pula balasannya adalah neraka.
semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Sepatutnya orang yang rasional, orang yang berfikir, orang yang bijak mengambil manfaat lalu memaksa diri mereka untuk melakukan kebaikan. Memaksa diri mereka untuk terus mencari kebenaran lalu melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Tapi Allah Ta'ala kata falaqtahamal aqabah. Tetapi manusia mereka tidak mahu menempuh jalan kesusahan. Para ulama tafsir berbeza pendapat. Dengan maksud aqabah ni merujuk kepada makna apa? Aqabah ni sesuatu yang susah, sesuatu yang sukar. Jalan di dalam bukit dipanggil aqabah. Kan? Falaqtahamal aqabah. Lalu dia tidak merempuh jalan yang sukar. Apa maksud jalan yang sukar? Para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata aqabah di sini dengan makna aqabatu jahannam. Halangan yang ada di dalam neraka. Tapi pendapat ni adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang tepat dalam tafsir ayat ni ialah aqabah itu bermaksud aqabatul nafs wa aqabatul syaitan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada di kalangan manusia ini setelah dia tahu jalan yang benar, setelah dia tahu jalan yang salah, setelah dia tahu jalan yang benar membawa ke syurga, jalan yang buruk membawa ke neraka, dia tetap juga tidak mahu untuk mengamalkan kebajikan, untuk melakukan perkara baik. Dia tak mahu. Dia tidak mahu kerana dia tewas dengan nafsunya. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata falaqtahamal aqabah. Dia tidak mahu merempuh kesusahan. Kerana nak jadi baik perlu susah. Nak jadi baik kena struggle. Nak jadi baik ni kena berhadapan dengan cabaran. Carilah kisah Nabi mana pun, pasti ada musuh. Walaupun Nabi-Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala pilih daripada manusia yang akhlaknya baik. Bukan kaki mencarut, bukan kaki merepek, bukan kaki menipu. Para anbiya Allah Ta'ala pilih daripada kalangan mereka yang mempunyai akhlak yang terpuji. Sebab itu bila orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Akhlak Nabi itu sama macam Quran. Apa itu Quran? Menyatakan kebenaran dengan jelas, mengecam kebatilan dan kekufuran dengan jelas. Ini akhlak Nabi. Tapi walaupun Nabi menyatakan kebenaran itu dengan jelas dan dengan laras bahasa yang sangat lunak, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang tak pernah menipu, tak pernah maki hamun orang, tetaplah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi. Ini merupakan sejarah. Falaqtahamal aqabah. Siapa yang nak bawa kebenaran, siapa yang nak dapatkan ganjaran, dia mesti melalui kesusahan, mesti melalui kepayahan. Sebab nak mengamalkan sesuatu yang baik, kena bertarung dengan hawa nafsu dulu. Hawa nafsu ni tak suka benda yang baik-baik yang kita buat. Kan? Hawa nafsu ni kalau boleh dia nak senang lenang, tak payah buat apa. Relax. Oleh kerana itulah manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mereka akan meninggalkan kebaikan, akan meninggalkan kebajikan, bahkan sebahagian daripada mereka memperlekehkan orang yang buat baik. Kemudian aqabatu syaitan. Ya, halangan syaitan. Dahlah nafsu tak suka buat benda baik, syaitan pula duk bisik. Maka kita berhadapan dengan dua perkara yang menghalang kita. Maka sebab itu Hamka kata, dia kata pada ayat 10 telah diterangkan bahawa
di muka kita ada dua jalan. Dua jalan terentang, iaitu jalan kebajikan dan jalan kecelakaan. Sedang keduanya itu sama sahaja sukarnya. Ya? Maka dalam ayat 11 diterangkan malang dan dangkalnya berfikir orang yang kurang iman. Kenapa? Kerana mereka tidak mahu bersusah payah untuk mendapatkan syurga yang kekal abadi. Kalau kita fikir secara rasional, tuan-tuan, ibadat yang Allah Ta'ala minta kita buat ni bukan selama-lamanya. Bukan sepanjang hari. Bukan daripada terbit fajar sampai terbit matahari hari berikutnya kita tak boleh nak buat apa-apa selain daripada duduk di atas tikar sejadah. Tak. Solat 5 waktu yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita pun, kita boleh laksanakan kurang daripada 1 jam kalau kita himpun-himpunkan waktunya. Kan, kalau kita himpun-himpunkan waktu solat 5 waktu yang kita buat sehari tu, kurang daripada sejam. Kalau kita himpun, solat zuhur berapa minit, solat asar berapa minit, solat isyak berapa minit, kita kumpul-kumpul, himpun-himpun, tak sampai pun sejam. Kan? Tapi kita sukar untuk melakukan sesuatu yang kita rasa berat untuk mendapatkan sesuatu yang baik di kemudian hari, dan kebaikan itu tidak ada hadnya. Khalidina fiha abada. Masuk syurga tu masuk syurga yang selama-lamanya. Maka sebab itu dia kata, tetapi tidak ditempuhnya jalan mendaki yang sukar. Dilihatnya di muka ada kesukaran, yakni Aqabah, sebab itu dijauhinya. Nak buat kebaikan ada rasa susah, dia menjauhinya. Nak cakap benda benar, takut kena kecam, lalu dia mendiamkan diri dan meninggalkannya. Begitu ramai, tuan-tuan, manusia yang menjadikan kesusahan itu sebagai satu halangan untuk melakukan kebaikan. Dia takut dan cemas melihat kesukaran itu, padahal jalan kepada kebajikan, walaupun ada kesukarannya, namun bila ditempuh, selamatlah jiwa sendiri dan selamatlah masyarakat dan mendapat redha daripada Tuhan. Sebenarnya kalau kita nak fikir betul-betul, tuan-tuan, jalan keburukan, jalan maksiyah, jalan syirik pun sama juga ada kesusahan juga. Kan, kalau kita tengok orang yang bukan Islam juga ditimpa musibah. Orang yang bukan Islam juga ada yang ditindas. Maksudnya, dua-dua jalan ni ada susah. Tapi kenapa manusia susah nak buat kebaikan? Kerana nafsu tak suka yang pertama. Yang kedua, kerana syaitan bisikkan kepada jiwa insan supaya jangan lakukan kebaikan ni. Sebab apa jangan lakukan? Kebaikan ni susah. Kalau kau sebut kebaikan ni nanti, maka engkau tidak akan disukai lagi. Kalau kau sebut benda ni nanti, saham kau akan jatuh, merudum. Saham reputasi kau akan jatuh. Jadi kau tak ada pengikut dah, kau tak ada pengaruh dah. Kan? Jadi benda tu yang kadang-kadang menjadikan orang jadi takut nak cakap benda betul. Orang jadi takut nak mempertahankan benda yang benar. Okey? Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu tak adakah dia tahu? Ya? Adakah kamu tahu apakah itu aqabah? Apa yang susah tu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakku raqabah. Apa itu fakku raqabah? Melepaskan belenggu orang yang menjadi hamba. Dalam Islam, di peringkat awal ada perhambaan. Benda ni Islam kena teruklah kritik. Dikritik oleh orang-orang barat yang mengkaji tentang Islam. Mereka mengatakan bagaimana Islam boleh bersetuju dengan perhambaan. Kita katakan yang pertama, bila kita nak kaji tentang perhambaan, kita kena bersifat objektif. Kita tak boleh ada sentimen, kita tak boleh ada prejudis, tak boleh. Kita kena be objektif. So bila kita tengok secara objektif, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, sistem perhambaan dah ada dah. Orang dah jadi hamba dah. Kalau tuan-tuan tengok di zaman Rom, kan, tuan-tuan tengok cerita gladiator, kan, di zaman Rom hamba dah ada. Jadi hamba di zaman Rom diperlakukan dengan zalim. Hamba di zaman Rom dibunuh untuk menghiburkan orang-orang yang kaya dan orang-orang yang merdeka. Begitulah murahnya nyawa dan darah orang yang diperhambakan di zaman Rom. Tetapi bila Islam datang,
Islam tengok sistem tu dah ada. Orang dah mempunyai hamba. Ada yang mempunyai banyak hamba, ada yang mempunyai sikit. Yang mempunyai banyak hamba ni, hamba itulah harta dia. Jadi Islam tidak boleh membatalkan sistem perhambaan itu secara total. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana yang pertama, ia mengganggu sosio-ekonomi dalam sebuah negara. Tak ada siapa lagi nanti nak kerja di kebun-kebun. Tak ada siapa nanti nak pergi petik tamar kalau dilakukan pembasmian secara drastik. Tak boleh. Kerana ia terikat dengan ekonomi. Yang kedua, Islam tidak menutup pintu untuk mendapatkan hamba. Apa dia? Iaitu pintu peperangan. Kalau kita perang dengan orang bukan Islam, tentera orang bukan Islam ni, kita tawan, maka dia menjadi hamba. Kenapa Islam tak tutup pintu ni? Islam tak tutup pintu ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kerana menjadi budaya di zaman itu, sesiapa yang ditawan oleh mana-mana tentera, maka tawanan itu akan menjadi hamba. Jadi kalau orang Islam perang dengan Rom, tentera Islam menjadi hamba jika ditawan oleh Rom. Kalaulah kata tentera Rom tidak ditawan untuk jadi hamba oleh orang Islam, maka ia akan membahayakan negara Islam. Sebab mereka akan kata, tak apa, kita seranglah negara Islam ni, sebab kalau kita kena tangkap pun orang tak boleh jadikan kita hamba. Dia orang tak boleh jadikan kita hamba jadi terus je. Kan? Dia orang akan lepaskan kita. Jadi tak apalah, kita serang je. Inilah yang menjadi bahaya. Jadi oleh kerana itu Islam tak tutup jalan untuk mendapatkan hamba. Tapi Islam tutup pintu untuk hamba ni banyak. Islam mewajibkan kafarah. Apa jenis kafarah? Kafarah puasa, kan? Kafarah zihar, kafarah sumpah, bermula dengan membebaskan hamba. Nak bagi tahu apa kat kita? Nak bagi tahu bahawasanya membebaskan hamba ini satu benda yang disukai oleh Allah. Bahkan di dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut fakku raqabah, melepaskan belenggu di tengkuk orang yang ditawan menjadi hamba. Sebab itu Hamka kata, perhambaan dalam bahasa Arab disebut raqabah. Raqabah ni tengkuk. Bila disebut hamba tu raqabah, maksudnya tengkuk tu dibelenggu, diikat, tak boleh ke mana. Asal katanya bererti kudu atau leher. Seorang yang telah jatuh ke dalam perhambaan, samalah keadaannya dengan orang yang telah terbelenggu leher. Maksudnya, tuan dia duk ikat, leher dia tak boleh ke mana. Dia tidak bebas lagi. Lehernya telah dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atas dirinya. Maka mendapat pahala besarlah orang yang sudi membeli hamba-hamba untuk memerdekakannya. Inilah yang disebut sebagai tahriru raqabah ataupun fakku raqabah. Kan? Ini di antara halangan nak buat benda baik. Sebab kita beli hamba bukan murah. Kemudian kita bebaskan dia. Bebaskan dengan erti kata dia tak lagi dipegang oleh kita. Maksud dia ni tak lagi berkhidmat untuk kita. Dia jadi bebas tu. Inilah yang menjadi amalan yang Islam suka. Fakku raqabah. Allah Ta'ala sebut ni. Maksudnya sedekah ni paling tinggi levelnya apabila dia dapat membebaskan hamba. Beli hamba dengan duit sendiri, sepatutnya hamba tu dia dapat. Hamba ni tuan-tuan, kalau dia kerja untuk tuan dia akan dapat segala upah-upah. Maksudnya hamba ni tak memiliki apa pun. Kita beli, sepatutnya kita dapat manfaat yang banyak daripada tenaga hamba ni. Kita dapat khidmat yang banyak daripada tenaga hamba ni. Tapi kita bebaskan. Kenapa bebaskan? Untuk mendapat pahala di sisi Allah. Orang seperti ini adalah orang yang iqtahamal aqabah. Orang yang melalui ataupun menempuh jalan yang sukar demi untuk mencari keredaan Tuhan. Ya? Demi untuk mencari keredaan Tuhan. Memerdekakan budak itu adalah salah satu dari yang disebut aqabah, iaitu jalan mendaki yang sukar untuk menempuhnya, sebab mesti keluar wang
dibelanjakan harta sendiri buat membeli orang. Duit yang kita ada, kita cari duit susah, kita pergi beli orang. Harga manusia yang sudah menjadi barang dagangan itu kadang-kadang mahal. Kan? Beli unta pun mahal, beli kuda pun mahal. Takkan beli orang tak mahal? Zaman tua, beli hamba lagilah mahal. Sebab dia boleh kerja. Dia boleh uruskan kehidupan kita. Dia boleh berkhidmat untuk kita, masak, buat air dan sebagainya. Mestilah lagi mahal. Tapi orang yang ingin kebaikan, orang yang ingin mendapat ganjaran besar daripada Tuhan di hari kiamat, dia rela. Apalah sangat duit aku ni jika nak dibandingkan dengan sedekah yang akan menyebabkan aku ni masuk ke dalam syurga Allah. Dan kalau sudah dibeli, dia sudah menjadi kepunyaan yang empunya. Boleh disuruhnya, boleh dicegahnya, bahkan lebih lagi rendahnya dari khadam atau orang gajian. Hari ini kalau kita ada orang gaji, agak-agak tuan-tuan, kita bayar gaji dia. Boleh ke kita kata, okey awak pergilah kerja sendiri, tak payah tolong saya. Kita bayar gaji bulan-bulan. Itu pun kita tak mampu. Apatah lagi hamba. Hamba lagi rendah daripada orang gaji. Hamba ni lagi rendah daripada khadam. Rendah lagi. Dia dimiliki oleh tuannya. Dan kalau budak perempuan itu, dan kalau budak itu perempuan, maksud kalau hamba atau perempuan, kalau cantik boleh dipakai, disetubuhi dengan tidak usah dibayar maharnya. Asal dimaklumkan sahaja bahawa dia telah dijadikan gundik. Dan anak yang lahir dari hubungan dengan budak itu, yakni dengan hamba itu, diakui sah oleh agama menjadi anak dari yang memperhambakan ibunya itu. Maka kita kata, kalau hamba tu lelaki, dia boleh tolong. Kalau hamba tu perempuan, tuan-tuan, dia boleh diperlakukan seperti isteri. Boleh digauli. Kalau dapat anak, anak tu bin dengan tuan dia. Jadi ini bukan benda-benda yang orang kata apa, bukan benda yang senang. Ia adalah satu benda yang sukar, memerlukan pengorbanan, menghilangkan sesuatu keistimewaan yang kita telah keluarkan modal. Mengeluarkan satu keistimewaan yang kita telah keluarkan harganya. Kan? Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Orang yang merempuh ataupun kita kata menempuh kesusahan. Dia buat kerana keimanan dia pada akhirat tu sangat-sangat kuat. Dan tidak ada batas, misalnya mesti berempat. Kalau hamba ni dia bukan ada had 4 orang. Yang mesti 4 orang ni maksima ialah isteri. Kalau hamba tak boleh had. Tak ada had, bukan tak boleh had, tak ada had. Seorang pun boleh, 3 orang pun boleh, 5 orang pun boleh. 100 orang pun boleh kalau sanggup. Dia kata kalau ada duit, 100 orang boleh. Dan kalau dia telah beranak, dia tidak boleh dijual lagi. Sebab dia telah menjadi ummul walad. Maksudnya dia telah ada anak yang telah merdeka. Okey, baik. Maka dikatakanlah dalam ayat ini bahawa memerdekakan budak yang telah dibeli itu adalah jalan mendaki yang sukar. Kalau dia dimerdekakan, nescaya dia sudah duduk sama rendah, tegak, sama tinggi dengan tuannya. Bila kita bebaskan dia jadi merdeka. Dia boleh pergi kerja, apa saja kerja yang dia buat, tuan dia tak boleh nak halang, tuan dia tak boleh nak kata, bekas tuan lah. Bekas tuan dia tak boleh nak halang, bekas tuan dia tak boleh nak kata apa. Kan? Berkemungkinan, hamba tu jadi lagi kaya daripada bekas tuan. Kan? Jadi benda-benda ni, sebenarnya nak buat kena struggle. Betul-betul orang yang beriman yang boleh buat. Kalau tak, memang kita akan tak mahulah. Kerana menyebabkan kerugian dunia yang besar. Hanya orang yang betul-betul beriman kepada akhirat aja yang boleh buat benda ni. Maka dia kata, kalau dia dimerdekakan, nescaya dia sudah duduk sama rendah, tegak, sama tinggi dengan tuannya. Dan wang untuk pembelinya tadi hilang habis gitu je. Rugi pada benda, tetapi tinggi pada pahala dan penghargaan di sisi Allah. Itulah jalan mendaki yang sukar. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, au it'amun fi yaumin zi masghabah. Ataupun yang dikatakan jalan sukar tadi,
memberi makan pada hari di mana di sana hari tersebut mempunyai kelaparan. Bagi makan. Yang mana bagi makan ni juga disuruh oleh agama. Islam suka kita bagi makan. Dalam hadis, walaupun hadis ni still ada perbincangan lagi, sebahagian ulama mendhaifkan, tetapi ia termasuk dalam amalan-amalan fadail yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sebagai berkata, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri. Atau kama qala, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia telah mendapat pahala seperti mana orang berpuasa, iaitu memberi makan pada hari yang lapar. Orang puasa tu orang lapar, jadi pahalanya kita akan dapat sama seperti mana orang yang berpuasa. Memberi makan ialah sesuatu yang disuruh oleh agama. Tapi macam mana ustaz, saya mana cukup duit? Beri makan ni tak semestinya beri makan yang mahal-mahal, tak. Kan? Terutamanya bila buka puasa ni, kita sponsor tamar umpama. Orang buka puasa dengan tamar, insya-Allah kita akan dapat pahala tersebut. Memberi orang makan, membahagi-bahagikan beras atau gandum atau apa sahaja makanan mengenyangkan yang lain di musim kesusahan, di musim rosak hasil bumi. Kalau ada orang kaya yang sanggup berbuat begini, memanglah dia telah melalui jalan mendaki yang sukar. Kan? Dia kaya, tiba-tiba negara dia menjadi banyak orang jatuh miskin, maka dia memberikan rezeki yang dia ada, beri makan pada orang. Masya Allah. Benda ni pernah dilakukan oleh satu golongan yang dipanggil sebagai golongan Al-Ash'ariyun. Golongan Ash'ari yang datang daripada Yaman, yang mana ada seorang sahabat yang terkenal daripada kabilah ini. Siapa dia? Dia adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Yang mana Abu Musa datang dengan kaum-kaum dia daripada Yaman, mendiami Madinah. Apabila makanan terputus, apabila makanan tak cukup, mereka akan himpunkan makanan mereka yang ada dan di satu tempat dan makan bersama-sama. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan golongan Asy'ariyun ni, sehingga Nabi kata hum minni wa ana minhum, atau kama qala, mereka itu daripada aku dan aku juga daripada mereka. Yakni Nabi suka dengan perbuatan itu. Apa yang mereka lakukan, sebahagian daripada ajaran yang aku lakukan, ajaran yang aku ajak manusia untuk lakukan, yakni memberi makan kepada orang yang susah, memberi makan kepada orang yang miskin, memberi makan kepada orang yang memerlukan. Alhamdulillah, dulu kita berjaya buktikan rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam ni, bila mereka lakukan sesuatu, memberi makan kepada orang yang terputus bekalan, angkat bendera putih. Ingat dulu kan, masa kita PKP, tak boleh keluar rumah. Siapa yang terputus bekalan makanan, angkat bendera putih. Jadi orang-orang yang apa orang kata? Orang-orang yang berada di berhampiran akan bantu dengan apa yang mereka ada, kan? Seorang bagi sikit, seorang bagi sikit. Alhamdulillah, akhirnya kita berjaya melalui zaman kesusahan itu dengan kita berkongsi rezeki yang kita ada, berkongsi makanan yang kita ada. Kan? Umpamanya waktu dulu bulan 1 dulu saya kena COVID. Kan? Masa tu balik daripada US kerana ada seminar di sana, balik-balik kena COVID. Isteri saya kena kuarantin. So kami asing, saya duduk dalam bilik, isteri saya duduk rumah. Dekat rumah siapa pun tak ada. Anak-anak kami dah hantar pergi ke Ipoh. Kan? Hari tu kadang-kadang timbul waktu lapar. Kan? Order dekat kawan-kawan. Kan? Saya ingat lagi seorang sahabat saya kat Tanjung Balai, saya order kat dia. Lapar, dia beli makanan. Bila kita nak bayar, dia kata tak bayar. Murah je. Memberi makan. Dia faham benda ni. Memberi makan pada waktu kelaparan. Pada waktu orang susah. Nak bagi tahunya, Allah Ta'ala tidak menghadkan apa makanan yang kita nak bagi. Tapi makanan yang orang boleh makan lah. Sebab tidak akan ada balasan dari orang-orang lapar yang ditolong itu lain dari ucapan terima kasih. Dia akan doakan kita, dia akan doa supaya rezeki kita diberkati. Sebab itu Allah Ta'ala suruh orang kaya bagi makan pada orang miskin. Sebab apa? Sebab dia bagi makan, dia punya feel dia lain. Dia macam dah ada hubungan yang rapat bila kita bagi makan. Kalau kita duk bergaduh ke apa ke, mari ajak makan. Orang yang kita rasa
Orang kata apa? Marah kat kita tu, kita ajak dia makan. Bila kita beri makan kat dia, belanja makan kat dia, insya-Allah dia akan ada macam akan ada satu hubungan yang erat sikitlah bagi makan ni. Bagi makan. Baik. Allah Ta'ala memuji orang-orang mukmin yang memberi makan kepada tawanan-tawanan perang. Kan tawanan perang ni asalnya musuh kita. Dia berada dalam deretan musuh, dalam saf musuh. Bila kita tawan dia, jadi hamba kita. Tadi dia mungkin bunuh kawan kita. Tadi mungkin dia pancung satu tentera daripada tentera Islam yang bersama dengan kita. Tapi bila kita tawan dia, dia dah jadi hamba kita. Kita bagi dia makan. Makanan yang kita bagi itu dianggap sebagai amal jariah. Kita cuba bayang tengok. Ajaib. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang beriman itu sifat mereka ialah memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan 'ala hubbihi, walaupun mereka sayang kat makanan tu. Kan orang-orang Madinah umpamanya, dia orang beri makan kepada orang susah, beri makan kepada anak yatim, beri makan kepada orang miskin, beri makan kepada tawanan perang. Makanan mereka bukanlah banyak sangat, sayang juga kat makanan, tapi bagi. Sebab apa bagi? Mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dalam keadaan dia pun sangat memerlukannya. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang tengah tertawan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata yatiman dza maqrabah. Beri makan kepada orang yang memerlukan pada hari lapar, ataupun memberi makan kepada anak yatim yang mempunyai hubungan kerabat. Anak yatim ni anak yang kehilangan bapa. Jadi bila hilang bapa, hilang punca pendapatan. Hilang punca pendapatan, tak tahu siapa nak tanggung dia. Kalau ada waris, bapa dia tanggung, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena ambil inisiatif bantu. Terutamanya orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan dia. Sebab dia kata yatiman dza maqrabah. Anak yatim yang mempunyai hubungan kerabat. Kalau dia kerabat kita, kita jaga dia, bagi makan. Dia dah hilang punca pendapatan, ayah dia dah mati. Kadang-kadang anak yatim ni orang tak terfikir, orang tak perasan mereka lapar. Dalam ayat ni Allah menyebut anak yatim yang mesti ditolong itu, disebutkan bahawa yang utama ditolong ialah anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ditekankan kerabat supaya orang merasa bahawa mengasuh dan memelihara anak yatim itu adalah kewajipan. Wajib. Terutama bagi wali yang jaga anak yatim. Ini pun adalah jalan mendaki yang sukar. Kerana anak yatim itu adalah beban baru yang tadinya tidak disangka-sangka. Nak jaga anak yatim, bukan anak kita, anak adik kita, anak abang kita umpamanya kan. Bila abang kita meninggal, anak dia tak ada siapa nak jaga, dan kita jaga. Kita jaga dengan duit kita, bukan anak kita. Tapi ini semua dianggap sebagai kebajikan pahala. Pahala untuk kita. Taruhlah anak perempuan kita sendiri yang telah bersuami dan telah beranak-ranak. Tiba-tiba suami anak kita itu tegasnya menantu kita itu mati. Contoh, syukur kalau menantu kita itu meninggalkan harta yang banyak sehingga kita hanya tinggal mengasuh dan mengawasi. Bagaimana kalau menantu itu miskin? Cucu itu cucu kita. Kemana anak isterinya itu akan pulang? Siapa orang lain yang akan memikul beban itu kalau bukan kita sebagai neneknya? Yakni kalau bukan kita sebagai atuk dah. Demikian juga kematian saudara kandung kita. Anaknya mahu tidak mahu adalah tanggungan kita. Kita menanggung dia. Tapi orang kalau fikir itu adalah pahala, maka dia akan tak rasa beban. Mula-mula akan terasa beban, tapi lama-lama dia akan rasa aku lakukan ini semata-mata kerana aku mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beban tersandang ke bahu. Tidak ada jalan buat nafsi-nafsi kalau hendak beragama. Tak boleh kata, oh, suka-suka tinggallah. Tak. Islam telah meletakkan kewajipan. Kalau
ada anak yatim yang mempunyai kerabat kita. Kemudian Allah Ta'ala kata, au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang telah tertanah. Apa maksud tanah? Maksudnya orang miskin yang lantai rumahnya tanah, tak ada bumbung rumah. Maksudnya tertanah ni orang yang tak ada apa-apa, orang yang tak mewah lah hidupnya, orang yang sangat susah. Ya, Hamka kata matrabah, saya ertikan tertanah, yakni telah melarat sehingga kadang-kadang rumah pun telah berlantai tanah. Di Minangkabau orang yang sudah sangat melarat itu disebutkan juga telah tertanah, yakni tidak dapat bangkit lagi. Tertanah maksud tunduk ke tanah, orang yang susah. Tapi tuan-tuan, para ulama telah berbeza pendapat dengan melihat ayat ini. Au miskinan za matrabah, beri makan kepada orang miskin yang telah tertanah. Al-Imam Abu Hanifah apabila dia tengok ayat ni, dia kata, dia faham. Dia kata ayat ni menunjukkan bahawasanya miskin lebih teruk dan lebih dahsyat daripada fakir. Kan kita ada fakir, kita ada miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah, yakni zakat itu asnaf dia yang pertama fuqara, yang kedua masakin. Yang kedua masakin. Jadi bila Allah Ta'ala asingkan fuqara wal masakin, fakir dan miskin, dah tentulah ada beza di antara keduanya. Dah tentulah miskin itu bukan fakir dan fakir itu bukan miskin. Kalau tak, berapa nak ulang? Sebab Quran ni dia tak ulang benda yang tak ada faedah. Mengulang benda yang tak ada faedah ni bukan sifat Quran. Quran ni setiap perkataan dia tu mempunyai makna. Jadi bila Islam membezakan di antara fuqara wal masakin, fakir dan miskin, maka kita faham fakir ni pun susah, miskin ni pun susah. Fakir ni tak ada harta, miskin pun tak ada harta. Tapi antara fakir dengan miskin, mana lagi dahsyat? Mana lagi bawah? Al-Imam Abu Hanifah kata, oleh kerana ayat ni sebut au miskinan dha matrabah, orang miskin yang telah tertanah, maksud telah tunduk dah. Orang kata apa, dah susah sangatlah. Abu Hanifah kata miskin lagi teruk daripada fuqara, miskin lagi teruk daripada fakir. Tetapi majoriti ulama kata dah, fakir lagi teruk pada miskin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah faham ayat yang kita sedang baca ni berbeza dengan pemahaman Abu Hanifah. Berbeza dengan pemahaman Abu Hanifah. Yang mana kalau Abu Hanifah kata tertanah tu dengan makna susah, kalau tertanah tu dengan makna susah, maka Imam Syafi'i kata susah tu susah, tapi setidak-tidaknya dia mempunyai sesuatu. Kalau rumahnya lantai tanah, paling tidak dia ada rumah. Fakir ni lagi dahsyat pada tu. So Imam Syafi'i dia kata dia faham ayat ni dengan pemahaman yang berbeza daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi begitulah ulama tuan-tuan, mereka berusaha semampu mungkin untuk memahami nas, untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ya? Okey. Maka tibalah seorang hartawan dermawan, membeli beras itu banyak-banyak, lalu membahagikannya dengan segala kerendahan hati, tidak mempedulikan jalan mendaki yang sukar, kerana wang kekayaannya akan berkurang lantaran itu. Maksudnya, kalau kita ni ada duit lah, Allah Ta'ala bagi kita kelebihan rezeki, kita bagi pada orang miskin, apa kita dapat? Ada kepentingan apa? Kadang-kadang orang bila bagi sesuatu dia nakkan pulangan. Tapi bila kita bagi sesuatu kepada orang miskin, bila orang kaya memberikan sedekah kepada orang miskin dengan ikhlas, orang miskin tak dapat buat apa-apa pun, melainkan hanya ucap dengan ucapan jazakumullahu khaira, semoga Allah membalaskan kamu dengan kebaikan. Orang miskin mana ada kabel, orang miskin mana ada projek nak bagi. Bila kita memberikan sesuatu kepada orang miskin dengan ikhlas, kita sebenarnya memang mengharapkan sesuatu
hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sedekah tu dipanggil sedekah. Sedekah tu dipanggil sedekah kerana sedekah, orang yang melakukan sedekah ni dengan maksud benar. Abu Bakar digelar As-Siddiq apabila dia membenarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, insya-Allah tuan saya baru siap tulis buku Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah kita jangka hujung tahun ni akan keluar lah. Kalau tak awal tahun depan, buku tentang Isra' dan Mi'raj. Tapi bila Isra' dan Mi'raj berlaku, orang tak percaya dekat Nabi SAW. Kan? Abu Jahal tengok Nabi pagi tu, Nabi baru balik daripada Isra' dan Mi'raj. Dia pun tanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa jadi kamu wahai Muhammad? Kenapa kamu ni wahai Muhammad? Dia kata, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis dan sampai ke Sidratul Muntaha dan balik sebelum subuh. Abu Jahal kata, stop sekejap. Kalau aku panggil orang semua supaya dengar kau cakap ni, kau nak cakap tak benda yang kau cakap dengan aku? Nabi kata, okey. Abu Jahal pun panggil orang, panggil untuk dengar Nabi SAW berucap. Maka bila Nabi menceritakan kisah Nabi di Isra' dan di Mi'raj kan, golongan Quraisy ketawa. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menepuk kepala sendiri kerana memperolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itulah mereka mencari Abu Bakar. Pada waktu itulah mereka mencari Abu Bakar dan mereka mengatakan, hal tusaddiquhu ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kamu percaya tak dengan dia? Percaya tak? Dia kata, in kana qala dhalika faqad sadaq. Kalau Muhammad cakap macam tu, aku percaya. Kerana aku percaya, aku akan percaya pada benda yang lebih dahsyat daripada ini. Bahkan aku percaya khabar-khabar langit yang dia bawa. Maka bermula daripada saat itu, Abu Bakar pun digelar As-Siddiq. Abu Bakar pun digelar As-Siddiq. Kenapa? Kerana dia membenarkan cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah bermaksud membenarkan. Jadi bila kita kata sedekah, dia berambil daripada perkataan sedekah. Kenapa dipanggil sedekah? Ada perbahasan dalam kalangan ulama. Ada yang kata sedekah mengeluarkan hak kita kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada orang yang kita beri itu. Maksudnya kita telah membenarkan janji Tuhan yang kita akan dapat ganjaran di akhirat dengan apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Kita membenarkan janji Tuhan, ya, yang mana Allah akan melipat gandakan ganjaran kepada sesiapa yang melakukan sedekah. Jadi sedekah berasal daripada perkataan membenarkan. Jadi siapa yang memberikan sedekah kepada orang miskin, kepada anak yatim, memberi makan kepada orang yang lapar, semua ini kerana kita membenarkan janji Tuhan. Bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke UK umpamanya, saya tak ada banyak kali, baru sekali pergi. Tapi waktu saya pergi duduk di London, kadang-kadang bila kita jalan kaki ada orang muka orang putih pakai tudung, duduk tepi jalan minta sedekah. Bila saya tanya pada kawan-kawan yang ada di London, yang budak-budak Melayu yang duduk di sana tu, saya kata, ni Muslim ke? Dia kata, tak tahu lah, kata rasa macam gypsy. Saya kata, gypsy tu pula. Tak tahulah, kalau saya salah sebut minta maaf lah. Saya first time pergi, saya tak ingat perkataan, tak silap dia gypsy. Dia kata gypsy, yang ni orang-orang yang datang daripada Eropah Timur, daripada Romania mungkin, datang, memang dia orang ni miskin. Dan dia orang ni, kebanyakannya bukan Islam pun. Kebanyakannya bukan Islam, tapi pakai tudung. Pasal apa pakai tudung? Sebab dia tahu orang Islam ni rajin sedekah. Dan orang Islam ni dia kata rajin sedekah. Jadi sebab itu dia pakai tudung. Bukan kata di UK saja, dekat sini pun sama. Kan kadang-kadang orang pakai kepiah, bawa fail, tunjuk nak buat mahat tahfiz dekat Pakistan, nak buat mahat tahfiz dekat Afghanistan. Ada orang yang test bacaan Fatihah, dia kata kalau betul kau nak buka mahat tahfiz, kau baca Fatihah tengok. Kan, baca Fatihah. Ada yang baca Fatihah pun tak hafal. Takkan orang Islam Fatihah tak baca? Dia mesti solat kalau dia orang Islam. Jadi akhirnya
ada yang tertangkap bukan pun beragama Islam, tapi kenapa dia berlakon agama Islam? Kerana dia tahu orang Islam dalam bab pemberian mereka tidak berkira. Kecuali kalau dia orang tahulah benda tu scam, benda tu menipu. Tapi kalau dia orang tengok genuine, nampak macam boleh percaya, pakai kepiah, kutip pula derma, saya ingat tak ada sebab kalau kita tak bagi RM1 dua kot. Nah, kalau seorang bagi RM1, dia jumpa 100 orang itu tak RM100 sekali. Jadi orang Islam ni orang yang betul-betul percaya pada janji Tuhan. Tapi ustaz, kalau kita bagi tiba-tiba ditipu kita macam mana? Kalau kita memang tak tahu, kita ingat dia memang betul-betul nak buka sekolah tahfiz, kita pun bagi atas dasar tu, haram dia guna. Dia yang berdosa. Pahala kita macam mana? Pahala kita telah terlaksana. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan diberi ganjaran pada apa yang dia niat. Dia niat nak bagi untuk ma'at tahfiz, tapi orang tu tipu dia, maka orang itulah yang akan bertanggungjawab. Haram dia makan. Kan? Kalau orang tu dia berlakon cacat pun, sedangkan dia tak cacat pun, dia berlakon jadi cacat. Orang bagi atas dasar kerana dia cacat. Tiba-tiba dia tak cacat, dia tak boleh ambil duit tu. Kerana orang bagi atas niat yang berbeza, atas tujuan yang berbeza daripada apa yang ditunjukkan, sedangkan dia pun tak cacat. Ni benda bahaya. Kan? Benda ni bahaya bukan untuk pemberi, tapi untuk yang menerima. Yang beri tak ada masalah, dia bagi RM1 je, pahala terlaksana dah. Habis tu ustaz, kita tak payah siasat ke? Bukan bermakna tak payah siasat. Siasat tu siasat lah. Pihak berkuasa kena siasat. Kan? Tapi kita kalau orang kata lah, tak sengaja terbagi dalam keadaan kita tertipu, maka kita dilepaskan. Okey. Sebab dia telah memupuk imannya sendiri. Sebab kalau dia tak akabah yang baik yang ditempuhnya, tentu jalan kepada kecelakaan jiwa kerana bakhil. Dalam keadaan bakhil itu pun dia mati. Orang pemurah pun mati, orang bakhil pun mati. Maka harta yang disembunyikannya itu habis porak-poranda dibagi orang yang tinggal atau dipertipukan orang. Kan kalau kita duk kedekut sangat ni, berkira sangat ni, kan kita duk ingat kita hidup lama ke tak, kita akan mati. Dah siapa yang akan ambil? Kita pun tak tahu. Mungkin anak kita, waris-waris kita akan berebut disebabkan harta yang kita ada. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi ayat 17. Allah Ta'ala kata, "Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narun muqsadah." Kemudian Allah Ta'ala kata apa? "Summa kana minal ladzina amanu." Kemudian, artinya di samping amalannya yang lahir kelihatan itu, kana minal ladzina amanu, dia ini termasuk dalam kalangan orang yang beriman. Orang yang berusaha membebaskan hamba, orang yang berusaha memberi makan kepada orang yang lapar, memberi makan kepada anak yatim, memberi makan kepada orang miskin. Semua ni ialah orang yang termasuk dalam kalangan orang yang beriman kalau dia lakukan sesuatu itu dengan mengharapkan pahala daripada Tuhan. Mengharapkan pahala daripada Tuhan ni sifat orang Islam. Sifat orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata summa kana minal ladzina amanu. Kemudian dia ni termasuk dalam kalangan orang yang beriman. Bukan hanya semata-mata kerana mencari pujian orang, kerana riak. Kalau dia bagi kerana riak, maka dia bukan beriman dengan orang kata apa, dengan balasan baik yang akan dia terima di akhirat. Tidak ada kerana kalau hanya mencari pujian dan riak, dia akan berhenti di tengah jalan. Kalau benda tu bukan genuine, dia tak boleh konsisten. Orang yang boleh konsisten beri-beri ni ialah manusia yang betul-betul beriman dengan janji Allah. Tidak ada yang memuji, dia pun berhenti. Diomeli sedikit, dia pun merajuk. Sebab dia merasa dirinya penting benar. Kan? Kadang-kadang kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, orang cakap sikit pun kita dah sentak. Orang cakap sikit pun kita dah give up.
Tapi kalau kita buat betul-betul kerana Allah, orang cakap apa pun, orang maki ke, kita tak berhenti. Sedih tu mungkin ada, tapi kita tak berhenti. Sebab itu, saya tak ingat. Tapi salah seorang daripada salaf, dia kata apa? Dia kata di antara tanda ikhlas itu, ialah ayyastawiya zammuka wa madihuka. Kalau kamu nak ukur keikhlasan kamu berjuang dalam agama ini, kalau kamu nak ukur amal saleh kamu ini ikhlas ataupun tidak, ya, maka kamu kena ukur pada diri kamu, pada jiwa kamu, adakah orang yang benci kamu, yang kutuk kamu, yang maki kamu, dan orang yang puji kamu itu sama. Kalau sama, maksudnya betul lah kamu ikhlas. Maksudnya kalau dia buat sesuatu yang baik, ada orang puji, bagi dia sama. Ada orang maki, bagi dia sama. Kalau dua-dua tu sama, maka dia betul-betul orang yang beriman. Sebab no big deal. Tak ada masalah pun. Ha nak kutuk aku, kutuklah. Ha nak maki aku, makilah. Sebab apa? Sebab aku bukan minta pahala daripada hang. Saya bukan minta pahala daripada awak. Dia fikir dalam jiwa dia begitu. Orang yang kutuk, orang yang maki-maki, kita minta makan kat dia, kita tak minta makan kat dia. Kita tak minta rezeki daripada dia. Tapi ustaz, dia kutuk macam-macam ustaz. Tuan-tuan, dia kutuk macam-macam ni. Pertama, kalau dia kutuk dalam media sosial lah sekarang ni kan, atas benda baik yang kita buat, dia kutuk kita. Kat mana kat media sosial? Jangan baca. Jangan buka. Bila kita tak baca, tak buka, kita akan tenang. Kerana sebelum ni kita tak tahu pun. Tapi ada pula lah kadang-kadang kawan-kawan kita ni jenis tak faham. Dia pergi copy pula link, pergi forward pula kat kita. Padahal benda tu tak ada nilai ilmiah pun untuk kita jawab. Jadi tak perlu sebenarnya. Benda yang tak perlu untuk disampaikan, tak perlu sampaikan. Nanti orang pula stres. Orang pula stres. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada jugalah. Kadang-kadang ada juga hamba-hamba Allah ni, ramai sebenarnya, menulis dekat Facebook, bagi hantar mesej kat saya. Dia kata, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ada satu orang hamba Allah datang daripada, masa tu saya kuliah dekat Setapak. Masa tu saya duduk KL lagi. Saya kuliah kat Setapak. Lepas kuliah tu, ada seorang hamba Allah, budak lelaki datang. Dia datang, dia salam dengan saya. Dia kata, saya datang daripada Sungai Buloh. Saya kata, oh, jauh jugalah Sungai Buloh. Nak datang ke Setapak ni. Saya datang ni semata-mata nak jumpa dengan ustaz lah. Kenapa? Dia kata, saya nak minta maaf. Saya banyak cakap kata kat ustaz. Saya kata, tak apalah. Saya tak tanya. Awak kata apa kat saya? Tuan-tuan, ini satu petua lah saya nak bagi. Kalau orang datang kat kita minta maaf, dia kata, saya pernah kutuk awak, saya pernah kata kat awak macam-macam. Tuan-tuan, jangan tanya kata apa. Hang kata apa kat aku? Saya tanya. Dia datang minta maaf, kita maafkan saja. Kenapa? Kerana kalau kita tanya, hang kata apa kat aku? Kalau dia sebut, nanti kita pula sakit hati. Kalau dia sebut macam-macam yang kita nak tahu, kita pula jadi, orang kata apa? Makan hati berulang jantung. Jadi tak perlu tahu. Maafkan saja. Kerana kita bukan mengharapkan orang. Selama ni dia kutuk kita, kita tak tahu. Bahagia tak hidup kita? Bahagia. Sedap tak makan kita? Sedap. Jadi apa yang kita rasa nak tahu sangat tu? Kan? Tak perlu tahu. Maafkan saja. Ada orang puji pula lebih-lebih. Kita pun tak rasa apa. Kerana kita buat ni bukan nak dapat pujian orang. Kita buat ni kerana nakkan balasan, nakkan habuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bisabr. Ini sifat orang mukmin. Selain daripada dia melakukan kebaikan untuk diri dia, dia juga sentiasa berpesan dengan kesabaran. Pesan dengan kesabaran ni maksud apa? Pesan dengan kesabaran ni pesan supaya orang lain turut beriman dan sabar melakukan perkara baik. Sebab tu bila kita nak ajar benda baik ni, tuan-tuan, kita jangan lupa ajar sekali, pesan sekali supaya sabar dalam melakukan benda baik ni. Kenapa kena sabar? Pertama sebab benda baik ni nak bertarung tadi. Falaqtahamal aqabah. Ada aqabah. Itu yang pertama. Jadi kena sabar.
Yang kedua, nak buat benda baik ni kena sabar. Sebab yang haters ni ramai. Yang benci ni ramai. Yang tak suka ni ramai. Yang sakit mata tengok kita buat benda baik pun ramai. Yang kedua. Yang ketiga, sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar untuk tinggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kena sabar. Kan? Kemudian, bila tengok orang kena musibah, kita sebagai orang yang ada iman, sama macam dia, pergi jumpa dia, suruh dia sabar. Sebab itu Islam menggalakkan ucapan takziah diberikan kepada keluarga si mati. Ucapan takziah ni apa? Ucapan takziah ni yang pertama, mendoakan si mati. Masa kita ucap tu kita sebut, moga Allah Ta'ala ampunkan si mati. Yang kedua, ingatkan keluarga supaya sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. So, 3 benda. Jadi, takziah ni ucapan supaya dia kekal sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawasau bil marhamah. Orang yang beriman itu sifatnya selain daripada berpesan-pesan kepada kesabaran dan berpesan juga dengan kasih sayang. Baik, sebab itu Hamka kata, bukan hanya semata-mata kerana mencari pujian orang. Ini saya baca tadi. Wa tawasau bis sabr. Mereka berpesan dengan kesabaran kerana banyaknya percubaan hidup dalam kesusahan, kemiskinan, kelaparan dan keyatiman. Semua adalah percubaan dan harus dihadapi dengan hati yang tabah. Wa tawasau bil marhamah. Dan berpesan-pesan dengan berkasih-kasihan, yakni bahawa orang yang kuat mengasihi yang lemah, yang kaya menghibai yang miskin, berkasih-kasihan, bersayang-sayangan, bantu-membantu, tolong-menolong. Ini yang ditunjukkan oleh golongan Ansar dan Muhajirin. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat kepada golongan As-Suffah, yang miskin, yang duduk di belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala kata apa? Ulaika ashabul maimanah. Mereka inilah golongan yang berada di golongan kanan. Yakni golongan kanan, golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha. Dan di akhirat kelak, surat keputusan nasibnya pun akan diterima daripada belah kanan. Catatan, buku catatan amal, siapa yang dapat daripada belah kanan, dia selamat. Ya? Wallazina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, iaitu orang yang tak percaya dengan segala keterangan dan bimbingan yang diberikan Allah dengan perantara Rasulnya, hum ashabul mash'amah. Mereka itulah golongan kiri, yakni orang yang menerima buku catatan amalnya di hari akhirat di belah kiri ataupun daripada belakang. Alaihim narum muqsadah. Ya, yang mana di atas mereka terdapat api yang dikunci rapat. Yakni tak ada harapan lagi dah nak keluar. Siapa ni? Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masa mereka akan menerima azab. Sampai masa azab akan terkunci pada mereka sehingga mereka tak boleh keluar lagi. Sebab mereka tak iman. Bila tak iman, maka tidak akan ada harapan untuk keluar daripada neraka Allah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Jadi kita telah pun selesai membaca tafsir surah Al-Balad. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Ya, nanti saya tengok pada soalan ataupun komentar. Kalau ada soalan ataupun komentar, saya alu-alukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak realisasikan fakku raqabah di zaman sekarang? Adakah sistem perhambaan masih lagi wujud pada zaman ni? Wallahu ta'ala a'lam, dalam kebanyakan negara di dunia ini masih lagi tak ada hamba. Tak tahulah kalau di mana-mana negara masih ada, tapi di sekadar yang kita tahulah, sekadar yang kita tahu tak adalah hamba ni. Siapa yang bebas kata apa, buang perhambaan ni, yang buang perhambaan ni dikatakan
Siapa tu? Yang Presiden Amerika Syarikat, Abraham Lincoln. Jadi Abraham Lincoln um, berjaya membuang. Tapi dia buang sistem perhambaan ni, tak tahulah, sekadar yang saya dengar, dia bukan buang sistem perhambaan ni kerana nak bela hamba sangat. Dia bukan nak bela hamba sangat, tapi dia tengok hamba pada masa itu telah menguasai banyak sektor-sektor pekerjaan kerana bayaran mereka murah. Jadi nak menjaga hak orang-orang yang tak, orang kata apa, yang tak menjadi hamba ni, maka dia basmi perhambaan, dibuang semua. Jadi barulah orang yang tak menjadi hamba ni boleh kerja balik. Okey. Tengok soalan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai ayat 15 ni, apakah hukum kalau abang kita meninggal dan dia tinggal anak yang dia adopt dari baby, bukan anak kandung dia? Adakah wajib juga untuk membela anak abang ini? Kalau anak itu bukan anak yang betul tetapi anak angkat, keluarga yang asal baby itu perlu jaga. Tapi kalau tak ada siapa-siapa yang jaga, maka kalau kita jaga, ia termasuk dalam amal jariah kita lah. Tapi budak ni, dia bukanlah anak saudara kita, jadi aurat perlu dijaga. Jadi Nabi SAW suka kepada penjaga anak yatim ni. Okey? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah status hadis siapa yang berkemampuan untuk meninggal dunia di Madinah, maka meninggallah di sana, kerana aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati di sana. Mati di Madinah ini merupakan hadis yang sahih. Riwayat Ibn Hibban dan juga riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Nabi kata, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha, ataupun falyafa'an, fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Kerana aku memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Siapa yang mampu mati di Madinah, pergi Madinah. Matilah di Madinah. Para ulama kata, macam mana kita nak mati kat Madinah, Ustaz? Kita makan tahu nak mati bila? Maksud kalau kita dah uzur, dah rasa dah nak, umur kita tak panjang, kalau boleh tinggal di Madinah, tinggal di Madinah. Kerana mati di Madinah itu merupakan satu kelebihan. Nabi akan memberi syafaat kepada mereka yang mati di Madinah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar kalau terdapat bangkai nyamuk pada pakaian kita ketika solat, maka solat kita telah batal kerana bangkai itu? Yang pertama sekali, tuan-tuan, bangkai nyamuk ataupun bangkai kutu, ulama berbeza pendapat tentang status kenajisannya. Mazhab Syafi'i mengatakan ia najis. Mazhab Syafi'i kata najis. Bangkai nyamuk, bangkai semut, bangkai kutu, najis. Jadi kalau ada dalam pakaian dan kita tahu, kita tak dibenarkan bawa solat. Kalau bawa juga, kita dah dianggap menanggung najis dan ia membatalkan solat. Ini satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kata, walaupun ia najis tapi ia dimaafkan. Manakala mazhab Hanbali, bahkan ini pendapat majoriti ulama menurut Ibn Qayyim, mereka mengatakan binatang ni ada dua kategori. Satu, binatang yang darahnya mengalir kalau kita bunuh dia dengan benda yang tajam, dan satu lagi, binatang yang darahnya tidak mengalir kalau kita bunuh dia. Binatang yang darah mengalir, kalau kita sembelih dia, yang ni kalau dia bangkai maka dia najis. Tapi binatang yang darahnya tidak mengalir, kalau kita sembelih ke, kita cabut kepalanya, tak mengalir darah dia, maka binatang ini tidak najis. Jadi kalau ikut nyamuk, semut, binatang-binatang ni dia tak ada darah yang mengalir. Jadi kalau ada bangkai nyamuk dalam baju, ia dikira tidak najis oleh mazhab majoriti ulama. Dalil mereka apa? Dalil mereka ialah Nabi SAW sebut, idza waqa'a dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Apabila lalat
jatuh dalam bekas makanan kamu, hendaklah kamu benamkan dia. Lalat ni samalah macam nyamuk juga, darah tak mengalir. Nabi suruh benamkan. Kalau benda tu najis, dah tentu benamkan tu akan menajiskan air. Tapi Nabi suruh kita benamkan juga. Benamkan, maknanya benda tu tak najis lah. Benamkan untuk apa Ustaz? Benamkan tu untuk menghilangkan mudarat daripada air tersebut, daripada lalat tersebut. Itu tak nak kuman lah. Baik. Assalamualaikum. Apa pandangan Islam tentang waris berbuat amal kebaikan seperti sedekah harta milik kita sendiri, bukan milik arwah atas nama si mati? Ya, ini adalah sunnah dengan sepakat ulama. Kita buat sedekah, kita niatkan pahalanya untuk si mati. Sampai. Doa sampai, sedekah sampai. Yang khilaf ialah bacaan Quran. Bolehkah kita upah puasa bagi si mati, bagi puasa yang dia tinggalkan? Alamak, yang ni saya tak pasti. Setahu saya, seingat saya, ya, dibenarkan kalau diizinkan oleh waris si mati. Diizinkan oleh waris si mati, ia dibenarkan. Sekejap saya carikan fatwanya. Setahu saya lah, seingat saya. Sekejap, saya takut saya lupa. Sekejap saya cari fatwa. Okay. Dalam hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi saum sama anhu wali. Siapa yang mati dan dia ada ganti puasa yang dia tak buat lagi, dia ada hutang puasa, maka walinya perlu berpuasa untuk dia. Boleh berpuasa untuk dia, ya. Maka kalau wali dia nak puasa untuk si mati, boleh. Sunat untuk dia. Okey. Manakala untuk orang yang bukan wali, yang bukan kerabat dia, tapi nak berpuasa untuk si mati, boleh ke tak? Okey. Selain daripada wali, nak berpuasa untuk si mati, ya, dibenarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey? Dibenarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey. Sekejap, okey. Ini dalam Fathul Bari, ikhtalafal mujizun, dia kata. Ulama yang membenarkan orang untuk berpuasa bagi si mayat berbeza pendapat tentang perkataan Nabi waliyuhu. Wali yang boleh puasa untuk si mati siapa? Ada yang kata setiap orang yang mempunyai hubungan kerabat keluarga lah dengan si mati. Ada yang kata yang waris saja. Maksud kalau dia mati, dia ada tinggal harta, dia orang tu menerima harta dia. Wal awwal arjah. Pandangan yang pertama tu lebih kuat, iaitu semua yang mempunyai hubungan kerabat. Okey. Mereka juga berbeza pendapat, adakah puasa ganti untuk si mati ni khas untuk wali saja, ataupun boleh dibuat oleh mana-mana orang. Ada yang kata ia tidak khusus untuk wali. Kalau wali tu memerintahkan orang asing untuk berpuasa bagi pihaknya, maka ia tidak menjadi masalah, ia sah. Okey. Jadi maksudnya kalau kita suruh orang puasa bagi si mati yang menjadi kerabat kita, orang tu orang lain bukan hukuman kerabat, tak ada masalah. Tapi fatwa dia, ini yang saya sebut tadi, betul lah ingatan saya ni. Lakinnal ahwat, dia kata, tetapi pandangan yang lebih selamat, akhdhul izin minal qarib. Hendaklah orang asing itu mengambil izin, meminta izin daripada kerabat si mati itu. Okey, itu lebih selamat. Kerana asal hadis menyebut tentang orang yang menjadi kerabat kepada si mati. Jadi kalau nak suruh orang lain, tak ada masalah, dibenarkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir. Terima kasih kepada tim Tafakuh Fiddin, ya, yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.